Banyak juga dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, iaitu mengenai isu lompat parti. Isu lompat parti ini nampaknya menjadi topik yang agak popular dalam persidangan pada kali ini. Beberapa ahli parlimen iaitu Bukit Gelugor, Wangsa Maju, Ledang, Batu Sapi dan juga Tawau telah membangkitkan perlunya akta lompat parti. Saya nak sebutkan di sini pada hari ini, Tuan Yang Di-Pertua, bahawa jawapan yang saya akan berikan ini adalah jawapan yang bentuknya sama kalau sekiranya sebelah pembangkang ini jadi kerajaan, sebab ianya merupakan satu perkara perundangan. Berdasarkan kepada perkara 10(1)C Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan, termasuk parti-parti politik. Atas dasar inilah apabila pada tahun 1992 apabila Kerajaan Negeri Kelantan meminda Perlembagaan Negeri Kelantan memasukkan mana-mana wakil rakyat ataupun adun Negeri Kelantan yang melompat parti, maka dia akan perlu mengosongkan kerusinya. Apabila diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan pindaan tersebut menyebabkan 2 orang adun yang melompat parti, iaitu daripada Parti Semangat 46 pada masa itu, telah dilucutkan jawatan mereka. Mereka telah membawa kes ini, apabila dilucutkan kedudukan, mereka membawa kes ini ke mahkamah, sehingga ke Mahkamah Agung. Pada masa itu tidak ada Mahkamah Persekutuan, Supreme Court, Tuan Yang Di-Pertua, iaitu kes Dewan Undangan Negeri Kelantan melawan Nordin bin Saleh 1992 1 CLJ 343 yang didengar oleh 5 orang hakim, hakim-hakim senior, iaitu Abdul Hamid Omar, Lord President, Harun Hashim, Supreme Court Judge, Muhammad Yusuf Muhammad, Supreme Court Judge, Gan Cik Tuan, Supreme Court Judge, dan Edgar Joseph Jr., Supreme Court Judge. Saya nak sebutkan bahawa oleh kerana dalam negara kita ini mahkamah yang tertinggi di Malaysia, iaitu Mahkamah Agung, Supreme Court, yang sama dengan Mahkamah Persekutuan sekarang ini, memutuskan bahawa lompat parti bukan menjadi satu kesalahan. Malahan kalau ada undang-undang yang dibuat berupa sedemikian rupa, maka undang-undang itu diisytiharkan sebagai bercanggah dengan perkara 10(1)C Perlembagaan yang dianggap sebagai tidak berperlembagaan ataupun unconstitutional. Namun demikian, oleh kerana rakan-rakan saya daripada pembangkang yang membangkitkan isu ini, walaupun masa dalam kerajaan mereka tak bangkit, saya nak cadangkan bahawa oleh kerana sekarang ini daripada 14 negeri seluruh Malaysia ni, Tuan Yang Di-Pertua, hanya satu negeri saja yang telah membuat pindaan kepada perlembagaan mereka, di mana mana-mana adun yang melompat terpaksa mengosongkan kerusi mereka, iaitu negeri Pulau Pinang yang diperintah oleh pembangkang. Jadi sekiranya di sebelah pihak pembangkang benar-benar inginkan satu akta lompat parti diwujudkan, saya nak mencadangkan supaya Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengambil tindakan untuk mengosongkan 3 kerusi DUN di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang yang melompat, iaitu Dewan Undangan Negeri daripada parti PH dulu, adun Bertam, adun Teluk Bahang dan adun seorang lagi Seberang Jaya. Kalau sekiranya pembangkang ingin negara kita mempunyai satu undang-undang anti lompat parti, saya cadangkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang pecat dulu 3 orang ni, biar mereka bawa ke mahkamah, biar mahkamah menentukan sama ada kes Nordin Saleh ini boleh diubah keputusannya, dan kita barulah boleh membuat Mahkamah Rakyat nanti akan buat keputusan. Menteri Pembetulan 4 orang, termasuk Sungai Aceh. 4 orang ya, termasuk bukan 3, Sungai Aceh. 4 orang. 4 akan berbuat demikian pada persidangan DUN pada Oktober. Oleh sebab itu kita menunggu Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengosongkan 4 kerusi DUN ini, yang saya pasti perkara ini akan dibawa ke mahkamah, biar mahkamah menentukan sama ada kes DUN Kelantan melawan Nordin Saleh ini masih lagi dikekalkan ataupun diubah. Selepas itu barulah kerajaan akan mengkaji, mungkin membuat satu undang-undang anti lompat parti ini. Minta penjelasan. Menteri, minta celah. Kejap. Kulai. Terima kasih Menteri.
Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya, apa pendirian Kerajaan Persekutuan sekarang? Tadi yang berhormat Menteri sebut tentang perlembagaan kita. Tetapi perlembagaan itu bukan satu perkara yang tak boleh kita ubah. Macamlah untuk kita pindahlah umur untuk mengundi. Kita mampulah pada zaman Pakatan Harapan, kita mampulah meminda umur minimum untuk undi daripada 21 kepada 18. Jadi saya nak tanya, apa pendirian kerajaan PN sekarang kerana salah seorang yang berhormat Okey, Menteri terima kasih, saya faham. Terima kasih, KKMM juga sebut bahawa Saya beliau sokong dan cadangkan untuk yang kita berhormat pindahkan. yang membangkitkan isu ini adalah Batu Sapi, bekas Menteri Undang-Undang. Saya nak beritahu semasa menjadi Menteri Undang-Undang, beliau membuat satu kenyataan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk menggubal Akta Anti Lompat Parti. Dengan kata lain, tak nak berubah lah. Jadi apabila duduk sebelah sana, dia pun melompat juga dulu. Kemudian dia buat undang-undang anti lompat. Saya kira itu saja Jadi jawapan apa saya. pandangan Menteri terhadap Menteri Tak apa, KKM saya sekarang? dah jawab Kulai ya. Terima kasih. Seterusnya Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, Ledang, boleh? saya ya, Nanti sikit. silakan. Ledang. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya lihat perkara ini dari segi konteks kacamata keabsahan dan juga dari segi demokrasi. Sebab itu saya juga bangkitkan dalam perbahasan saya bahawa yang kita mahu ini supaya tidak ada hilang kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi pilihan raya. Justru saya hanya mencadangkan supaya ada kajian dilakukan dan tidak hanya bergantung kepada apa yang berlaku dalam negeri, di peringkat negeri ataupun mungkin di peringkat yang lain. Tetapi ada satu kajian yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk melihat berkenaan dengan isu-isu yang berkait tentang lompat parti, tentang party list ataupun recall election dengan izin. Sebagaimana juga ada disarankan oleh pihak Bersih dan lain-lain. Jadi kajian itu saya harap dapat dilakukan oleh pihak kerajaan tanpa menunggu kepada yang. Terima kasih. Saya nak tegaskan sekali lagi Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua bahawa mana-mana pun kerajaan, sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, kita mengendalikan pemerintahan dan juga pentadbiran negara berdasarkan undang-undang, berdasarkan kepada perlembagaan. Perlembagaan jelas 10(1)C mengatakan freedom of association dengan izin, kebebasan untuk berpersatuan. Maknanya kita kena pindah ni dulu, menyatakan bahawa tidak boleh bebas untuk berpersatuan. Barulah ianya dianggap tidak bercanggah dengan perlembagaan. Barulah kita boleh membuat satu undang-undang, siapa yang bertanding atas satu parti, kemudian bila dia melompat ke parti lain semasa tempoh selepas pilihan raya itu, beliau gugur daripada jawatannya, itu bercanggah dengan perlembagaan dan tidak boleh dibuat sama sekali Yang Berhormat Dadang. Jadi kita cubalah cari cara lain untuk lebih adil. Kita tunggu kes daripada Penang, insya-Allah.